billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta inayahnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengizinkan untuk kita terus bernafas di atas muka bumi ini. Tak lain tak bukan untuk kita teruskan lagi tanggungjawab kita, amanah kita yang perlu kita pikul, iaitu menjadi hamba Allah yang taat dan bertakwa. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan di atas muka dunia ini mendapat redha dan juga perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita pada hari Jumaat edisi 22 Oktober 2021 bersamaan 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Hari ini merupakan hari penghulu segala hari. Ayuh sama-sama kita pertingkatkan amalan kita. Kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW bertepatan dengan orang kata apa, aura ataupun semangat sambutan Maulid Rasul pada tahun ini. Ayuh sama-sama kita memperbanyakkan selawat. Seterusnya kita hidupkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita lakukan ini akan menjadi salah satu cara untuk kita mendekatkan juga menghidupkan semula rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, pada hari ini bertemu lagi kita di dalam silibus tafsir dan tarannum. Insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan lagi sambungan daripada pengajian kita dari surah Fussilat, dan pada hari ini kita akan teruskan dengan ayat daripada 33 hingga ayat ke-36. Dan insya-Allah pada pagi ini bersama dengan kita salah seorang ahli Al-Quran, salah seorang guru dan juga murabbi dalam bidang Al-Quran, iaitu tak lain tak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Sihat Ustaz? Baik, bertambah sihat PKP ni Man. Alhamdulillah. Masya-Allah. Nampak Ustaz pun ceria, sudah tidak berkacamata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sekalian, seperti biasa, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian 1800 881677 ataupun boleh terus menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah sebagai permulaannya seperti biasa dalam silibus tafsir dan tarannum ni, kita nak mendengar sedikit alunan suara daripada yang berbahagia Ustaz. Dalam masa yang sama, kita sama-sama mengikuti bacaan daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ashraf kita daripada surah Fussilat ayat 33 hingga ayat 36. Tafadhal mashkura Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Da'i Luqman yang bagi saya bila beliau ada kita rasa sungguh ceria Allah. Kerana beliau telah membuka pagi kita ini dengan keceriaan, dan kita berharap tuan-tuan dan puan-puan apabila keceriaan tersebut wujud, ia akan menimbulkan satu suasana dan juga perasaan positif. Lebih-lebih lagi kita sekarang berada di taman syurga. Rasulullah SAW ada menyatakan antara taman syurga itu ialah majlis ilmu, dan kita sekarang berada di dalam salah satu majlis ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Sambutannya iaitu rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Dan rancangan ini sebenarnya ada ramai yang mengikutinya, ramai orang masyarakat di luar sana yang amat menyukai ilmu, kerana di dalam rancangan ini kita membekalkan ilmu-ilmu yang sahih daripada Al-Quran, daripada sunnah, daripada pandangan-pandangan ulama muktabar. Semoga semua yang kita perolehi ini, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi bekal. Menjadi bekal kepada kita untuk lebih banyak melakukan ketaatan, lebih banyak berzikir, berwirid, menambah amal soleh. Dan semua ini sebenarnya sangat-sangat penting, kerana nanti bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, kita berharap semua inilah yang akan menjadi tiket untuk memudahkan kita mendapat kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, kita berharap apabila kita mengaji banyak, kita banyak melakukan ketaatan, kita nanti akan dipermudahkan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya kita baru sahaja menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita akan berbincang satu surah yang bagi saya sangat-sangat penting. Nama surahnya surah Fussilat. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang banyak follow rancangan Tanyalah Ustaz ni dah tahu dalam segmen tafsir kita sekarang membincangkan surah Fussilat. Kita tak start daripada ayat nombor 1 sebab kita dah bincang awal. Ustaz-ustaz, para murabi, alim ulama kita yang sebelum ni ada bincang. Tiap minggu ada bincang. Sekarang turn saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan bersama-sama dengan anda. Kita cuba mengupas daripada ayat 33 sampai ayat 36. Seperti biasa, saya fikir elok kita mulakan perbincangan kita ini dengan mengaji sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil berkat orang-orang kita cakap, ambil berkat lah ya. Ayatnya ayat 33 sampai ayat 36. Kalau anda sekarang ni semua dekat rumah ada Quran, buka muka surat 480 ya. Saya akan mengaji sikit, kita tengok panjang pendek, sebutan huruf, idgham, dongung tak dongung itu macam mana cara sebutannya. Insya-Allah ia akan memperbaiki lagi kualiti bacaan kita sama-sama insya-Allah. Mari kita mulakan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Begitulah lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala perbincangan kita di dalam ayat bacaan kita di dalam ayat 33 sampai 36. Baik, sekarang kita masuk di dalam segmen tafsir ataupun segmen yang membincangkan tentang bagaimana kita ingin mentadabburi ayat daripada ayat 33 sampai ayat 36 ni. Makna hari ni tuan-tuan dan puan-puan dalam rancangan Tanyalah Ustaz, sekarang ni kita berada dekat TV3, nanti kita masuk TV9 macam biasalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita bincang sampai ayat tak banyak. Kita bincang berapa tadi? 4 ayat tak banyak. Tapi walaupun ayat itu sikit, manfaat itu sangat-sangat luar biasa. Sebab di dalam ayat yang kita bincangkan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala ada reveal secret.
Ada kongsi secret of the secret, tuan-tuan dan puan-puan. Apa secret itu, Ustaz? Tolong catat siapa yang sedang menonton, ada buku catatan, ya. Main point yang Allah SWT nak share dalam 4 ayat yang kita bincang pagi ni ialah Allah nak share apakah tips nak menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu deh, tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT nak bagi kita tahu kita, kalau kita sekarang ni asyik duduk mikir-mikir kan. Kadang-kadang kita lepas semayang tahajud contoh, kita lepas semayang sunat, semayang wajib, kadang-kadang sebelum masuk kita lepas zikir nak angkat tangan berdoa tu, kadang-kadang ada yang mikir, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni kalau meninggal lah besok agak-agak Allah ni sayang ke tidak kan saya? Saya ni kalau meninggal lah besok agak-agak Allah SWT ni suka tak saya ni? Apa penilaian yang Allah SWT tengok saya ni? Saya ni Allah SWT tengok orang Muslim ko, orang yang berdosa ko, tak pun orang munafik ko, na'udzubillah min zalik, kita tak tahu kan? Betul tak tuan-tuan dan puan? We try the best but Allah Subhanahu Wa Taala knows the best. Betul tak tuan-tuan dan puan? So Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu jawapan dia. Tu sobat-sodat baca Quran ni tuan-tuan dan puan. Apa yang kita khawatir, apa yang kita risau, semua ada jawapannya dalam Al-Quran. So kalau kita fikir saya ni sekarang ni macam mana status Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau kita nak upgrade status, kena buat apa yang saya bagi tahu. Tu dia. Kena buat apa yang saya bagi tahu dalam surah Fussilat ayat berapa? Ayat 33 sampai ayat 36. Jom kita tengok ayat 33 tuan-tuan dan puan, apa bunyi Ayat ni bunyi macam ni. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Maksud terjemahan standard itu ada kat TV tu tuan-tuan dan puan tengah tengok, betul tak kan? Tapi saya nak mudahan bicara. Allah SWT cakap ya, sebenarnya orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang yang lebih baik. Itu maksud wa man ahsanu qawlan tu ya. Tak ada orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang yang job kerja apa dia selalu buat, da'a ilallahi wa amila salihah. Dia ni suka mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia banyak melakukan amal soleh. Ini benchmark tuan-tuan dan puan-puan. Ni kalau Ustaz Luqman kita cakap macam tulah benchmark ya. Ustaz Luqman kita ni orang KL, dia cakap KL sikit tuan-tuan dan puan. Saya pasal ikut cakap dia kan. Benchmark orang yang terbaik di sisi Allah SWT ialah orang yang tiap-tiap hari asyik memikir macam mana saya nak ajak kawan-kawan saya. Macam mana saya nak ajak ni keluarga saya sekarang ni, anak-anak saya ni. Macam mana saya nak pastikan dia orang ni suka Allah SWT dan juga mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana dia orang ni suka nanti suatu hari nanti hati mereka lebih mudah untuk tertarik melakukan ketaatan dan juga lebih mudah nak menjauhi maksiat dan juga larangan Allah SWT. Orang yang mengajak orang macam ni, kata Allah SWT, ya, inilah orang yang terbaik di sisi Allah SWT. Maksud kalau kita dulu kalau sekolah menengah lah tuan-tuan puan kan, nak tahu siapa pelajar paling terbaik selalu benchmark kita tengok keputusan PEXA, SPM, betul tak? Kalau berderet A ni budak terbaik lah lebih kurang kan. Ataupun anak murid yang selalu ikut cakap cikgu kan, dia tak ada lah disiplin, itu budak yang pelajar yang terbaik. Tapi sekarang ni di sisi Allah SWT nak tengok apa yang terbaik, kata Allah SWT buat kerja ni. Buat kerja yang kita panggil sebagai menyebarkan agama Allah SWT, berdakwah, itu perkataannya. Bantu orang supaya lebih yakin nak mentauhidkan Allah, lebih yakin nak mencintai Rasulullah SAW. Orang yang buat kerja ni, kata Allah SWT kan, confirm this is the best. This is the best. Kami bagi layanan nanti istimewa. Dan kalaulah ada orang rancangan ya, dia banyak membincangkan tentang macam mana nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, rancangan tanyalah ustaz ni lah, kita harap merupakan rancangan yang terbaik. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Orang yang menontonnya pun orang-orang yang terbaik ya. Insya-Allah kita harap begitu tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita terfikir kenapa terbaik? Orang nak mengajak dakwah ni kenapa Allah SWT letak ranking itu tinggi benar. Tinggi benar ya. Ini cerita kita manusia sama manusia tuan-tuan. Dia rasul, para nabi, para rasul tu paling tinggi lah kan. Lepas tu alim ulama, ni cerita orang biasa ni. Macam mana kita nak sampai tahap yang tinggi macam tu juga? Allah kata berdakwah. Baik. Kita terfikir kenapa dakwah ni
kerja yang Allah SWT suka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, dakwah ni sebenarnya inilah dia kerja Rasul, kerja Nabi. Kita berehat seketika. Rasa nak minum air ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Kan kita sambung kejap lagi insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, orang yang paling baik adalah orang yang sentiasa mengajak orang lain kepada Allah dan juga melakukan amalan soleh. Jadi tu baru satu ayat Ustaz. Ada lagi 3 ayat lagi kita nak tahu, kita nak bertadabbur bersama-sama. Jangan ke mana-mana, kekalkan bersama dengan kami. Berehat seketika, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sidang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru membincangkan topik berdasarkan silibus tafsir dan taranum daripada surah Fussilat ayat 33 hingga 36. Alhamdulillah, pada pagi ini ayo sama-sama kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jangan hanya terhenti setakat ayat 36. Apatah lagi pada hari ini juga di antara sunnah yang dianjurkan oleh baginda SAW adalah dengan membaca surah Al-Kahfi. Banyak rahsia, banyak fadilat yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi. Jom, ayo sama-sama selesai saja majlis ilmu kita pada pagi ini, kita habiskan surah Al-Kahfi insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Dan juga jangan lupa untuk melaksanakan tugas mudah kita di dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi bagi sesiapa ataupun sahabat-sahabat penonton yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi jom untuk seterusnya Ustaz, kita nak raikan persoalan daripada sahabat penonton kita di rumah insya-Allah. Daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk surah Fussilat ayat 33. Soalan saya, adakah ayat ini juga ditujukan kepada Bilal yang melaungkan azan pada setiap kali masuk waktu solat? Dan apakah kelebihan seorang yang melaungkan azan sehingga mendapat doa khusus dari Rasulullah yang berbunyi, Ya Allah, berilah ampunan bagi orang-orang yang azan? Dan seterusnya, adakah ayat ini juga bermaksud tidak cukup kita hanya menyeru orang ke arah kebaikan sedangkan kita sendiri tidak melakukannya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ustaz, saya tambah satu lagi soalan Ustaz. Muncul pada akhir zaman sekarang ni satu golongan yang di mana mereka suka mengajak orang melakukan kebaikan, berdakwah sebagainya, tetapi dalam masa yang sama melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pandangan Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad yang bertanya soalan daripada Facebook. Saya rasa ni kan Facebook tak? Kita boleh tanya soalan ni ke Facebook tuan-tuan dan puan-puan. Pergi dekat mana kita punya Facebook, tanyalah Ustaz TV3. Lepas tu boleh komen. Nanti urustia kami akan pilihlah soalan-soalan yang terbaik daripada anda. Kita masukkan, kita bincangkan ya. Okey, kita tengok soalannya. Soalan yang bertanya, soalan yang pertama ialah adakah ayat ini ditujukan kepada Bilal yang melaungkan azan pada setiap waktu solat? Baik. Ayat ni tadi seperti yang saya katakan, ia membincangkan tentang Allah SWT cakap orang yang terbaik ialah orang yang banyak mengajak ke jalan Allah SWT. Ada beberapa pandangan ulama yang mereka cuba memahami ayat ni sebenarnya ditujukan kepada siapa. Yang pertama, mereka mengatakan ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kepribadian Sayyidina Rasulullah SAW itu sendiri. Sebab Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling kuat, yang paling bersemangat mengajak seluruh orang untuk ke jalan Allah SWT. Kan tadi saya dah cakap ya, full time job para rasul, para nabi. Inilah dia tuan-tuan dan puan, berdakwah ke jalan Allah SWT. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua yang lebih umum kata ulama ialah ayat ini sebenarnya ia bermaksud kepada sesiapa saja.
Sesiapa sahaja yang asalkan dia mengajak orang nak jadi baik, mengajak orang nak kenal Allah, cinta Rasul, orang inilah yang termasuk di dalam definisi mimman da'a ilallah. Itu pandangan nombor 2 ya. Ada satu lagi pandangan para ulama. Ini perbincangannya panjang tuan-tuan dan puan. Boleh baca kitab tafsir Ibnu Katsir ada bagi tahu ya. Pandangan yang ketiga menyatakan ayat ini sebenarnya sedang menceritakan tentang Bilal. Tentang Bilal. Kita tahu pada sahabat, salah seorang daripada sahabat namanya Bilal ya. Bilal ni tuan-tuan dan puan, waktu itu beliau dikhususkan untuk menjadi muazzin. Sampai sekarang orang panggil melokek nama Bilal tu, sampai sekarang orang panggil muazzin Bilal. Tok Bilal. Tok Bilal. Maknanya setiap kali kita panggil Tok Bilal tu Bilal yang sekarang ni mungkin di alam sana tu dapat pahala. Masya-Allah tabarakallah. Punya mulia, dah meninggal punya lama, Allah muliakan orang sebut lagi nama kita. Kita lah ni tuan-tuan dan puan-puan hidup lagi pun orang dah lupa dah kita. Betul tak kan? Ini kehebatan, kemuliaan yang Allah nak tunjuk depan mata kita ya. Orang yang sentiasa mengajak ke jalan Allah SWT, Allah SWT akan tinggikan darjatnya. So cerita tentang Bilal ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Beliau banyak mengajak orang pergi masjid, iaitu azan lah. Kita nampak azan ni macam kojo kocik kan, macam kojo besok-besok ya tuan-tuan dan puan. Tapi pada zaman Rasul, inilah satu-satunya tugas yang para sahabat lain cemburui. Sebab pahala banyak bona. Sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyatakan, ni kata Sayyidina Umar, kalaulah dulu aku ni Rasul pilih menjadi muazzin, maknanya ganti Bilal tu, bagi aku itu dah cukup dah. Bagi aku itu dah settle dah. Amal soleh lain kalau tak buat pun kita tak adalah khabar, tak apa ya. Tapi orang cakap kalaulah Sayyidina Umar cakap ni, Sayyidina Umar cakap kalaulah saya ni kurang buat qiyamul lail, saya ni kurang siam, mana kurang berpuasa, tapi saya jadi apa? Saya jadi Bilal, saya jadi Tok Bilal, saya jadi muazzin. Itu pun sebenarnya dah cukup bagi saya. Kenapa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu doa khas kepada orang-orang yang selalu melakukan tugas muazzin ni. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir lil muazzinin. Ya Allah, tolong ampun segala dosa orang yang banyak mengazankan menjadi Bilal lah maksudnya ya. Yang banyak jadi juru azan ni, ya Allah tolong ampunkan dosa mereka. Sayyidina Umar faham tuan-tuan dan puan-puan, kita ni perkara paling kita problem sekarang ialah dosa kita sekarang. Kita ni minta ampun sendiri belum tentu lagi diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala taubat kita ni ya, kita tak tahu. Tapi sekarang ni bila Rasul memberikan satu doa khas, tolong ampunkan dosa orang-orang yang buat kerja yang macam ni, doa Rasulullah SAW tu tuan-tuan dan puan-puan mustajab. Lain macam tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itu Sayyidina Umar kata, kalau aku dapat di tempat itu, kalau yang lain tak buat pun it's okay. Itu yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab tentang kemuliaan orang-orang yang banyak melakukan azan ya. Itu jawapan kepada soalan pertama. Yang kedua, adakah ayat ini juga bermaksud tak cukup kita hanya menyeru ke arah kebaikan sedangkan kita sendiri tidak melakukannya? Baik, jawapannya sebenarnya ada dalam sambungan ayat itu tadi. Kata Allah SWT, orang yang terbaik, dia bukan sekadar menyeru, berdakwah saja. Dia kena buat lagi satu, iaitu wa'amila salihah. Ya, dalam ayat 33 tu juga. Tuan-tuan dan puan, dia dalam masa yang sama, dia juga kena selalu memperbanyakkan amal soleh. Maknanya, apa yang dia cakap, dia kena bikin. Tu perkataan dia tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena bikin. Siapa yang dapat dua perkara ni, barulah ia dianggap orang yang terbaik. Timbul satu soalan. Ya, macam Da'i Luqman cakap tadi. Macam mana status orang yang banyak share tentang nasihat, cerita tentang benda-benda baik, tapi dalam masa yang sama, dia masih tak buat. Baik, pandangan saya begini tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang kata orang macam ni dia lebih kurang macam 2 kali 5 orang munafik ya. Sebab ada dalam surah As-Saff, Allah SWT pun marah orang yang kalau banyak ajak orang buat benda baik tapi dia tak buat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kau pasal kau banyak bercakap benda yang kau tak buat. Itu saya terjemahan bebas ya, laju punya terjemahan ya. Kabura maqtan innallaha an taqulu ma la taf'lamun. Allah marah sangat kalau kau ni banyak bercakap benda yang sebenarnya kau sendiri tak buat. Allah SWT ada togo tuan-tuan dan puan-puan ya, ada togo ya.
So macam mana kita nak balance menyeimbangkan perkara ni? Dulu tok guru kami ada bagi tahu. Kita kena faham kalau kita ni nak kena buat baik, nak kena buat dulu baru sampaikan, sampai hari kiamat kita tak sampaikan apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Tu cerita ya. Jadi apa yang patut kita buat ialah kita berpegang pada pandangan yang dinyatakan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayah. Apa sahaja ilmu walaupun baru dapat tahu satu, sampaikan. Itu yang pertama. Dan waktu sampaikan tu ialah kita niatkan bukan kita nak sampaikan kepada orang. Kita niatkan bahawa saya ni sampaikan sebenar, saya nak ingatkan diri saya sendiri. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan, bila kita banyak bercakap benda baik, walaupun mungkin kita belum buat benar lagi, kita akan lebih teruja. Kita akan lebih teringat sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Makna kita niatkan, saya ni bukan ustaz tapi baru nak start. Itulah perkataan orang zaman sekarang ya. Kita niat macam tu, insya-Allah Allah SWT akan datangkan futuh dalam hati. Apa maksud futuh? Allah buka pintu hati kita. Mungkin kita ada banyak bercakap kan kelebihan-kelebihan amalan sunat, qiyamul lail, padahal kita qiyamul lail belum lagi. Contohnya kan. Tapi bila bercakap tu, insya-Allah Allah SWT akan datangkan hidayah. Allah SWT akan kongsikan taufik kepada kita. Allah buka hati kita, jentik ke dalam hati kita tu kesedaran untuk memudahkan kita melakukan perkara tersebut, insya-Allah. Saya yakin semua ini tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu elemen yang paling mahal yang kita panggil sebagai barakah. Ilmu ada barakah. Bila kita menyampaikan ilmu, Allah SWT kurniakan barakah dalam erti kata memudahkan kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah buat kebaikan sampai jadi baik, bukan tunggu baik baru buat kebaikan. Jadi insya-Allah satu kesimpulan yang cukup penting yang perlu di-highlightkan pada pagi ini, iaitu kita perlu sentiasa melakukan kebaikan walaupun kita masih lagi ada kekurangan di mana-mana, sehinggalah Allah SWT membuka futuh seperti mana kata Ustaz, pintu hati kita dengan pintu hidayah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudara kita sebentar tadi. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada Puan Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz Andai. Assalamualaikum warahmatullahi. Merujuk ayat ke-33, adakah ayat ini menyatakan dakwah yang utama adalah mengajak manusia kepada tauhid, bukan sekadar kepada diri sendiri tetapi untuk orang lain juga? Dan soalan keduanya, adakah ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada semua, yakni para pendakwah termasuklah kita semua, agar berdakwah secara hikmah, dan apakah maksud sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri pada hujung ayat tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Dua soalan yang cukup menarik Ustaz untuk kita dapatkan jawapan Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Puan apa nama Sal Rasid Cikci. Ui, nama macam nama Korea pun ada. Masya-Allah. Ya? Sal Rasid Cikci. Tak apa, salah sebut, minta maaf nah. Okey, kita terus. Soalan pertama, adakah ayat ini menyatakan dakwah yang utama adalah mengajak manusia kepada tauhid? Jawapan saya pendek tapi jelas, ya. Ya. Mengajak, tadi saya dah beritahu kan apa definisi dakwah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita letak dalam diri kita ni, ajak ramai-ramai, ajak adik-beradik kita, ajak anak-anak kita tu. Sekarang ni besarkan dulu Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Itu maksud mentauhidkan Allah, tuan-tuan dan puan, ya. Dari sudut dimensi kita sekarang, ya. Besarkan dulu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya segala yang melibatkan Tuhan kita letak first priority. Itu maksud ya. Itu jawapan kepada soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada semua pendakwah untuk berdakwah secara hikmah, ya? Sungguhnya aku ini menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, jawapannya ialah benar. Ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk menyampaikan dakwah, itu yang pertama. Yang kedua, cara itu kena betul. Kena berhikmah. Macam mana cara berhikmah? Kau jawab lagi, nanti saya kupas panjang lebar. Dalam ayat 34 ada bagi tahu, ayat 35 pun ada bagi tahu, ya. Yang penting ialah last ayat 33 tu Allah SWT tutup dengan mengatakan wa qala innani minal muslimin. Orang yang berdakwah ni dia hati itu dia kena serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna bila dia berniat berdakwah, dia bukan niat untuk mencari populariti. Dia bukan niat untuk mencari glamour. Dia bukan niat nak mencari banyak like, tak, ya. Dia niat apa? Saya nak sangat semua orang ni sama-sama kita mudah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ya. Dan bila kita melakukan perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ini mengajak dakwah bukan untuk kepentingan diri, tapi kita mengajak untuk kepentingan Islam. Maka pada waktu tersebut kita sudah menjadi pendakwah yang betul-betul muslim, iaitu niatnya luhur, ya, hatinya terpandu dengan guidance daripada Al-Quran dan juga
juga sunnah Rasulullah SAW. Kita berdakwah bukan kepentingan diri, kita berdakwah bukan kepentingan grup ataupun kumpulan kita. Tapi kita nak sangat asalkan orang tu jadi baik, bagi saya itulah our best achievement di dalam dakwah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi berdakwah ini bukanlah untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kita terus memartabatkan agama Islam di seluruh dunia, insya-Allah. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan Sal Rasid Cici kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, banyak lagi yang kita akan kupas. Kita akan memasuki insya-Allah ayat ke-34 sebentar saja lagi. Kita berhenti berjeda sebentar, kembali sebentar saja lagi. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dan Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membincangkan surah Fussilat ayat 33 hingga 36. Alhamdulillah, kepada saudara-saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, terima kasih kerana menjadikan rancangan Tanyalah Ustaz sebagai pilihan pagi anda. Mudah-mudahan setiap maklumat, setiap ilmu yang kita dapat ini mampu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Seterusnya kita mampu juga untuk menarik sahabat-sahabat dan juga insan-insan yang terdekat dengan kita untuk sama-sama terus melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sidang penonton sekalian, ada sebuah persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi jom sama-sama kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak mendengar seterusnya Ustaz tafsir daripada ayat 34 surah Fussilat ni Ustaz. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, jom kita terus sambung perbincangan kita dalam ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan, ya. Allah SWT kata sebenarnya kebaikan dan juga kejahatan tu tak sama. Ya, dan tolaklah, apa dia kata ayat ke situ? Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu itu dengan cara yang lebih baik. So apa cerita ayat ni? Cerita ayat macam ni tuan-tuan dan puan. Kita dalam berdakwah, kadang-kadang bila kita jumpa orang yang kita nak dakwah ni, dia akan reply balik kita punya ajakan tu. Kita cakap ya Quran ni bagus, yang ni bagus, ni bagus. Lepas tu dia akan lawan hujah balik dengan kita. Lawan hujah balik dengan kita, ya. Dan kita risau kadang-kadang bila orang, kadang-kadang kita jumpa orang yang jadi cerdik, pandai berhujah, pandai apa semua dalil ni dia pandai ni tuan-tuan dan puan. Takut-takut kita terpengaruh dengan dia. Takut-takut kita terpengaruh dengan pandangan dia pula. Contoh saya nak bagi contoh tuan-tuan dan puan. Kita faham dalam agama kita kita orang cakap LGBT ni tak bagus. Tahu kan LGBT, ya? LGBT ni tak bagus tuan-tuan dan puan, ya. Tapi sekarang ni kalau anda semua perasan dah ada banyak gerakan-gerakan yang cuba nak normalisasi perkara tu. Benda tu okey, it's part of our life, it's part of our gender, dia cakap selama ni kita belajar kena ada lelaki perempuan ni, tiba-tiba ada lagi satu pula gender sebagai contoh kan. Bukan satu lagi gender. Satu lagi boleh tukar, lelaki kejap boleh tukar jadi perempuan, perempuan kejap boleh tukar jadi lelaki. Faham tak tuan-tuan? Dua alam Ustaz. Dua alam. Dua tiga alam nasib lah. Macam itulah lebih kurang. Ini seruan dah makin kuat tuan-tuan dan puan. Dulu benda ni tak ada. Kita risau selaku pendakwah, kita takut kita terikut-ikut dengan gerakan-gerakan sebegitu hanya kerana mereka ini pandai buat gerakan, pandai buat seruan tuan-tuan dan puan-puan. So Allah SWT dah bagi tahu kita awal-awal bila kita nak berdakwah ni, our stand kena firm. Tu kata Allah SWT, ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Baik itu dengan jahat itu dia tak sama. Kebaikan dan kejahatan dia tak serupa. Ya, kita tak boleh nak kata yang jahat ni baik, yang baik tu sebenarnya jahat. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Sebab Allah SWT dalam Al-Quran, dalam hadis telah meletakkan prinsip-prinsip yang sangat jelas. Mana satu dosa, mana satu pahala. Betul tak tuan-tuan dan puan? Contoh, orang yang bersedekah dengan orang yang mencuri duit, sama tak tuan-tuan dan puan? Tak sama. Betul tak? Kan? Kufur dengan syirik. Nanti bila jumpa Allah SWT, adakah balasan yang sama? Ramai-ramai masuk syurga? Tak tuan-tuan dan puan-puan.
ya. Iman dan tauhid ini balasan masuk ke syurga. Manakala orang yang kufur, yang syirik, tuan-tuan dan puan, itu balasannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Itu maksud wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Maknanya dalam kita nak mengajak orang, jangan sampai kita ni terlalu banyak berkompromi, itu perkataan sampai kita ni akhirnya terikut dengan orang tu pula. Alih-alih kan tuan-tuan dan puan, kita nak ajak orang tu jadi baik, lama kita pula Allah, dia terajak pula ke orang tu. Ini yang bahaya tuan-tuan dan puan. Taktik, strategi boleh berubah, no problem. Tapi prinsip tak boleh ubah. Contoh macam mana? Saya nak bagi contoh. Dulu kita berdakwah, tompek masjid surau, betul tak tuan-tuan dan puan? Tapi sekarang ada orang yang lagi hebat. Dia orang ni berdakwah, dia orang punya jenis, orang cakap jenis langgar itu tuan-tuan dan puan. Dia orang sampai pergi ke kelab-kelab, nampak tak? Kelab-kelab malam dia orang pergi berdakwah. Boleh tak strategi macam tu? Boleh. Maknanya approach kita cari orang tu tak nak datang surau, kita pergi tompek dia. Lepas tu kita ngajak dia sikit-sikit lah cara berhikmah tuan-tuan dan puan. Tapi janganlah sampai kita pergi ke naik kelab tu, bantai lah kita pun minum juga air tu. Itu yang tak boleh. Faham tak tuan-tuan dan puan? Nak berkompromi bona sampai sambung alat menogok dia. Itu yang tak boleh. Ya, prinsip jelas arak itu haram. Tapi approach kita boleh fleksibel insya-Allah ya. Itu yang pertama, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kemudian Allah SWT sambung lagi, idfa' billati hiya ahsan. Ya. Kata Allah SWT, kita ni bila berdakwah standard tuan-tuan dan puan. Janganlah kita harap bila kita nak ngajak orang baik-baik semua orang like kita. Tak ada tuan-tuan dan puan. Saya ni kan kadang-kadang dalam Facebook kita ni lah, kita kadang-kadang ajak orang ya. Dalam Facebook saya Ustaz Ashraf tu, saya ada banyaklah cerita hadis, Quran dan sebagainya. Ada ya, dia dapat like, dapat love, tapi muka angry tu ada ya keluar. Ada banyak orang troll kita banyak tuan-tuan dan puan ya. So Allah SWT nak bagi tahu bila buat kerja Allah SWT ini, dia punya sunnah. Tu kataannya. Sunnah di dalam berdakwah ialah akan ada ramai orang reject. Betul. So rejection in dakwah is normal. Jangan kita assume, jangan kita fikir semua orang elok ingin ikut kita. Macam tu senang lah tuan-tuan dan puan kerja dakwah, betul tak? Ya. So Allah SWT nak bagi satu lagi tips. Dalam berdakwah, bila orang reject, bila orang pelekeh, bila orang troll, troll jatuhkan. Jatuhkan kita, nak troll kita dan sebagainya, sindir kita dan sebagainya, apa perlu kita buat? Adakah kita kena troll dia balik? Adakah kita kena balas balik apa yang dia buat tu? Allah SWT dia bagi tahu satu strategi yang sangat bagus. Idfa' billati ya ahsan. Bila ada orang yang reject hampa semua, ya, yang pelekeh, reaksi kita ialah jangan tuang minyak ke dalam api. Jangan. Cara macam mana? Caranya ialah bila orang reject, kita reject balik dia orang tu dengan kebaikan yang lebih baik. Itu cara tuan-tuan dan puan. Makna kalau orang marah-marah kita senyum tuan-tuan dan puan. Orang marah-marah kita pun panggil dia, jom kita nak belanja kejap teh tarik. Itu maksud itu maksud tuan-tuan dan puan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan yang paling terbaik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perkara ni kita kena buat tuan-tuan dan puan? Padahal ni nak bagi tahu ni, kalau ikut kita manusia, kalau kita dakwah paling simple lah, tulis posting dalam media sosial. Dah tulis baik-baik dah ni, tapi ada orang yang perli-perli, yang memoka-moka bawah tu kan, kadang-kadang geram tu, nak balik tu tuan-tuan dan puan. Kata Allah SWT, ya kalau ikut ayat ni jangan balik. Kita puji dia balik. Kita puji dia balik. Buat kawan dengan dia. Sebab apa kau nak buat kawan dengan dia? Sebab kata Allah SWT, selalu bila kita balas keburukan dengan kebaikan yang lebih baik, faizal ladzi. Ini ayat 34 yang ujung tu. Faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sebab kalau kita buat macam tu, musuh yang paling membenci kita, jangan nanti kita terperanjat sebab apa? Dia tiba-tiba menjadi waliyun hamim. Orang kawan baik, kawan yang paling baik kepada kita. Contoh dalam sejarah kita apa? Sayyidina Umar. Betul tak? Dulu Sayyidina Umar ni gangster tuan-tuan dan puan. Sebelum Islam ya. Gangster gedebe. Tapi macam mana Allah SWT bila Rasul banyak tunjuk kebaikan kepada beliau, akhirnya beliau mendapat hidayah. Masya-Allah, tabarakallah. Cuma saya faham tuan-tuan dan puan, nanti ramai cakap Sayyidina Umar boleh kita ni ustaz, susah, panih tu capek. Macam mana cara nak hilangkan panih tu bila orang banyak reject kita ni tuan-tuan dan puan? Berehat
seketika. Kejap ni saya beritahu ya, insya-Allah ada tips lain. Sangat-sangat powerful, wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, dalam berdakwah ni kadang-kadang kita kena menjadi seperti mana pokok, walaupun dilempar dengan batu yang keras, namun dia menghadiahkan buah yang ranum dan enak untuk dimakan. InsyaAllah kita akan teruskan lagi. Seperti mana kata Ustaz, ada tips yang ingin dikongsikan. Rehat seketika, kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi membincangkan daripada surah Surah Fussilat ayat 33 hingga 36 pada pagi ini bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menyuburkan lagi kita dengan cinta kita kepada Al-Quran, dan jangan lupa untuk kita habiskan surah Al-Kahfi pada pagi ini. Pada hari ini insya-Allah kita mengambil keberkatan daripada hadis Nabi SAW yang menyebutkan kebaikan di sebalik membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, Ustaz, kita nak raikan persoalan yang berikutnya berdasarkan ayat yang ke-34 ini daripada saudari Syahirallah Muhammad. Masya-Allah nama. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Ashraf Ayub dan Luqman dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayat 34. Balas kejahatan yang dikenakan ke atas kamu dengan sesuatu yang lebih baik. Apakah pilihan yang lebih baik itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi Ustaz pun nak tambah tips bagaimana kita nak menerima ataupun berdepan dengan orang yang sentiasa sinis dengan kebaikan yang kita tunjukkan dan juga lakukan, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Banyak soalan daripada Syahiralia Muhammad bertanya tentang bagaimana cara balas kejahatan dengan kebaikan yang paling baik itu. Macam mana pilihan yang paling baik itu macam mana? Boleh Ustaz bagi contoh? Boleh. Dia macam ni. Konon dah, ni saya nak bagi contoh. Konon lah kita ada jiran, kan? Jiran sebelah rumah ke asyik bergaduh ya kerja makna dia ni tak perhati dengan kita, kan? Asyik buat apa, kadang sampah kat depan rumah tu dia yang menyepahan, kan? Ada ya bondo, kadang pasang lagu kuek-kuek, kan? Kadang-kadang kucing-kucing itu kan perempuan dia banyak dia terbegak kat rumah kita, kan? Lepas tu dia baik baik tak tahu, kan? Ada orang kadang macam tu, kan? Ya, jiran dari neraka dia kata itu, kan? Ni juga orang cakap, kan? So macam mana cara balas kita tu, ya? Kalau lah dia contohlah, kan, dia ni goma buat menyempah depan rumah kita. Kalau kita balas balik, kau letak sampah depan rumah dan letak balik sampah depan rumah kau. Ini sebenarnya balas kejahatan dengan kejahatan. Boleh tak? Tak boleh. Tak settle masalah pun. Tak settle masalah, ya. Satu lagi cara, dia letak letak sampah depan rumah kita. Kita pun diam, bersihkan sampah tu. Itu namanya balas kejahatan dengan kebaikan. Makna kita sabar, kita tak balas dia balik tapi kita bersihkan. Dah baik belum tu? Dah baik dah. Cuma Allah SWT sekarang ni letak satu benchmark yang lebih tinggi. Allah SWT kata jangan balas baik je. Allah SWT nak kita balas lebih baik. So apa maksud lebih baik? Saya bagi contoh yang tadi balik. Dia banyak buang sampah kat rumah kita, kita bersihkan tuan-tuan, lepas tu kita bagi dia belanja burger. Tu maksud dia lebih baik, kan? Kotak rumah, pintu rumah dia ni malam ni tadi bini saya ada masak tom yam, kan? Ada masak nasi lemak, nasi lemak lah malam mana ada, kan? Nasi goreng, jemputlah semua sekali makan anak beranak, kok sedap nanti, kan? Pulangan balik pinggan tu kosong pun tak apa. Contohnya, kan? Orang macam ni lah hati ya tuan-tuan cair. Masya-Allah. Cair deh. Saya pernah buat, saya tahu dah tuan-tuan cair. Tapi saya faham juga tuan-tuan mungkin cakap, Ustaz cakap boleh lah, hati kita panas Allah saja yang tahu, ya tak ya juga, kan? Betul tak? So saya nak share tip. Kalau kita ni tuan-tuan bila berada dalam keadaan macam tu, orang banyak balas teruk kepada kita bila kita nak mengajak kepada kebaikan. Apa yang perlu kita buat? Kita banyakkan berdoa. Sebab saya yakin tuan-tuan kita sekarang ni bondo yang paling banyak bermasalah dalam hidup kita ni sebenarnya tentang menguruskan hati. Nak menguruskan hati. Marah tu sebenarnya situasi hati kita.
Orang tu tadi dia macam berdongki, berdondam dengan kita, situasi hati juga. So siapa yang boleh menyembuhkan perasaan-perasaan yang negatif dalam hati ini? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. So saya nak share ada satu doa kepada tuan-tuan dan puan, elok anda semua amalkan ya. Saya petik daripada buku 45 doa grade A ni tuan-tuan dan puan ya. Doanya anda catat sekarang ni dalam surah Al-Baqarah ayat 250 ya. Surah Al-Baqarah ayat 250. Doa ni sebenarnya nak bagi hati kita ni lebih mudah nak bersabar. Hati kita ni lebih lembut, tak capek kita terikut-ikut dengan rentak pihak lawan. Itu maksudnya ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolong curah dalam hati saya ni perasaan sabar. Wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, bagi saya ni kekuatan, kukuh pendirian saya. Bantulah saya menghadapi orang-orang yang banyak reject saya ni. Elok baca doa ni tuan-tuan dan puan. Baca selalu, nanti hati kita lembut, hati orang pun lembut. Tuan-tuan dan puan-puan, elok baca doa ni sebab saya nak beritahu ini doa grade A. Kenapa saya kata ini doa grade A? Sebab ini merupakan doa-doa yang Allah SWT sendiri kongsi dalam Al-Quran. Doa yang memang pernah mustajab yang diamalkan oleh para rasul dan juga para nabi. 45 doa grade A. Ini merupakan buku yang baru kami tulis tuan-tuan dan puan. Kalau anda nak dapatkan, anda pergi ke FB kami, Ustaz Asraf. Ada kami beritahu cara nak dapatkan ya. ASREFF eja kena betul. Sangat-sangat bagus sebab saya yakin kita sekarang ni berada di zaman kita ada banyak masalah. Kita ada banyak hajat besar dan kita nak sangat mengamalkan doa-doa yang Allah SWT kata ini doa yang terbaik. Doa yang Nabi pernah amalkan, doa yang Rasul pernah amalkan, doa yang Allah SWT bagi cop, bagi endorsement. Kami kumpulkan doa-doa tersebut di dalam buku ini, anda boleh dapatkan ya di FB saya, Ustaz Asraf, ASREFF ya. So itu doa dia tuan-tuan dan puan. Banyak kali baca, Rabbana afrigh alaina sabra wastabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ulang banyak kali, insya-Allah Allah bagi ketenangan dalam hati kita apabila menghadapi situasi-situasi sulit apabila berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah surah Al-Baqarah ayat 250. Insya-Allah sama-sama kita amalkan, mudah-mudahan Allah SWT menenteramkan hati kita yang cepat panas dan juga menghindarkan kita daripada bersikap seperti mana sikap iblis dan juga syaitan, iaitu cepat marah kepada orang lain apabila melakukan ataupun dilakukan sesuatu pada mereka. Insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan sebentar tadi. Kita nak raikan pula Ustaz soalan berikutnya daripada Tuan Hasnoin Wahid. Assalamualaikum Ustaz Andai serta tenaga kerja TV3, TV9 dan salam Jumaat. Semoga kita semua diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Surah Fussilat memang tempat penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 34 ini bahawa kebaikan dan kejahatan itu tidak sama. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan dengan kita, dia akan merasa seperti teman yang setia. Soalan saya Ustaz, apakah ciri-ciri yang ada pada seseorang itu untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan seperti itu? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Sekian, terima kasih. #biar tahu, jangan keliru Ustaz. Ini bertanyakan tentang tips bagaimana nak mendapat kemuliaan seperti mana orang tersebut Ustaz. Baik, terima kasih banyak dari Tuan Hasnoin ya. Betul ya, Hasnoin Wahid ya. Soalan bertanya tentang, tadi kita tahu bukan senang nak menata hati sampai ke tahap kalau orang reject kita, orang perli, orang kutuk, orang maki, orang troll, bahasa sekarang lah kan, orang troll kita dengan macam-macam perkataan yang tak sepatutnya, kita boleh memilih untuk senyum. Oh, bukan senang nak sampai tahap tu tuan-tuan dan puan. Ni cakap ya senang ni, ustaz ya pun belum tentu boleh buat. Betul nak bagi tahu. So soalan Tuan Hasnoin kita tanya, apa ciri-ciri yang ada pada orang yang boleh sampai ke tahap tu? Bermakna tahap sabar dia tu sangat tinggi sampaikan dia boleh melakukan idfa' billati hi ahsan. Orang buat jahat, dia balas bukan kebaikan, dia balas dengan kebaikan yang paling tinggi. So jawapannya ialah untuk sampai ke tahap tu, pertamanya orang itu perlu ada satu ciri utama. Ayat ini ada bagi tahu dia kena menjadi orang yang banyak sabar. Sabar ni bukan senang tuan-tuan dan puan, bukan senang. Dia bukan orang cakap baca buku tentang patience kan, tentang perseverance terus dapat. Dah, dia perlu dilatih.
Dia perlu dilatih, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia kena banyak berdoa. Sebab dia merupakan urusan hati. Urusan hati. Allah SWT sahaja yang boleh membolak-balikkan hati kita. Kan ada satu doa lain, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang ada power, dia boleh jadikan hati kita ni macam joystick. Muqallibal qulub tu maksudnya boleh pusing-pusing. Kau jap rajin, kau jap malas, kau jap seronok tengok tanjang oleh ustaz, kau jap dia tertidur depan TV. Betul tak ada orang kan? So ini semua urusan hati. Kita minta Allah SWT yang memegang semua hati manusia. Semua hati manusia Allah yang pegang, tuan-tuan dan puan. Kita minta bantuan daripada dia, ya. Dan pada masa yang sama belajar ilmu paling mahal, ilmu paling bernilai, ilmu sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, orang yang boleh sampai ke tahap kemuliaan ini bagi saya ialah apabila ketika dia berdakwah niatnya tu lurus. Niatnya tu ikhlas. Maknanya bila dia, contohlah ini contoh paling mudah, apabila dia appear di dalam media sosial. Kita sekarang ni kan banyak bershare dalam media sosial. Bila dia share, tuan-tuan dan puan, niat awal dia tu dia memang dapat satu ilmu baru, satu ilmu bermanfaat, satu mungkin pengalaman di dalam beribadah dia rasa bagus. Contohnya baru dalam seminggu ni aku try qiyamul lail, aku dapat rasa syok tu, baru dapat tangkap dalam hati. Lepas tu dia pun tulis penulisan posting, aku nak share dengan kawan-kawan aku lah apa yang aku dapat rasa, kekuatan daripada qiyamul lail. Dia share sebab betul dia nak, niat awal dia tu, aku nak sangat kawan aku yang baca posting aku yang panjang ni, mereka pun besok bangkit pukul 4 sama-sama qiyamul lail kat rumah, kat surau mana-mana dengan keluarga. Niat inilah yang kita kata, tuan-tuan dan puan, niat ikhlas. Maknanya dia betul nak mengharapkan orang lain mendapat kebaikan yang serupa. Tapi ada juga orang kadang-kadang nak melakukan kebaikan, tapi niat awal dia tu dah terpesong, bukan ikhlas. Dia niat awal apa? Aku nak tulis ni, nanti aku nak tengok like berapa ramai. Share berapa ramai. Makna tuan-tuan dan puan, dia bukan nak menyebarkan kebaikan itu sebagai poin nombor satu, tapi dia nak apa? Populariti. Dia nakkan glamour. Dia nakkan orang sanjung dia. Wah, Ustaz Ashraf ni terror lah, ilmu tinggi. Nampak tak? Niat awal itu dah mula terpesong, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan. Orang macam ni lah nanti bila ada orang rot dia, masuk rot tu orang reject ataupun orang lawan balik hujah dia, orang macam ni lah yang copek terasa. Sebab niatnya bukan untuk kerana Allah SWT. Niatnya kerana nak meningkatkan kehebatan, kepopularaan diri. Na'udzubillah min zalik. Kita harap sangat bila kita melakukan perkara kebaikan ni, Allah pelihara hati kita. Hati kita sentiasa lurus di jalan siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Itu jawapan daripada InsyaAllah. Jadi dua tips yang perlu ada pada diri kita agar kita dapat melakukan ataupun membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan. Itu pertama, kita perlu memperbanyakkan lagi belajar ilmu tentang sabar. Yang keduanya adalah dengan kita perlu ikhlas dalam setiap perlakuan yang kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dengan kedua-dua ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang yang sabar di dalam apa-apa jua situasi. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan ataupun ayat yang berikutnya Ustaz, iaitu ayat 35 Ustaz. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi perbincangan kita di dalam ayat yang ke-35, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Ayat ni pun dah beritahu dah apa yang saya cakap tadi lebih kurang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kata bukan semua orang boleh sampai ke tahap bila orang reject kita boleh senyum, bukan semua orang. Kecuali orang yang banyak sabar. Bukan mudah. Orang maki kita tak balas. Bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab kita manusia memang ada satu sifat yang dinamakan sifat marah. Semua orang ada sifat marah. Dia kalau orang yang tak ada sifat marah, dia cakap saya tak marah dah. Bongak tu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bongak tu, ya. Sebab kenapa saya kata bongak? Sebab kita ni manusia memang ada sifat sedih, geram, gembira, suka. Betul tak tuan-tuan dan puan? Teruja dan sebagainya. Maknanya sifat marah ni normal. Rasul pun ada hadis yang mengatakan baginda pun ada sifat marah. Cuma bezanya sekarang sama ada kita ni boleh kontrol ataupun tidak. Itu ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah SWT kata siapa dapat kontrol sifat geram dia, sifat nak membalih balik dia tu, ataupun sifat marah dia tadi, tak berhati dia tu, dia boleh kontrol. Dia kontrol dengan sifat apa? Sabar. Orang macam ni lah akan mendapat zu hazzin azim. Apa maksud zu hazzin azim? Orang inilah yang akan mendapat bahagian yang besar daripada kebahagiaan dunia dan juga
hingga akhirat. Apa pandangan sabar ni Ustaz? Dia apa pandangan? Maknanya macam ni, kadang-kadang kita tulis dalam media sosial ajak orang baik-baik. Contohlah hari ni dongar rancangan Tanya Ustaz dapat macam-macam benda baik ni. Kita pun share dalam WhatsApp group, kita share dalam Facebook. Lepas tu ada orang tulis nak jadi malaikat lah tu. Kan contoh lah kan. Kita baca pun korang, betul tak? Rasa nak balik ya. Tapi kita sabar. Bila kita sabar sebenarnya kita dapat apa? Mesti kita nak tahu kan. Allah SWT ada bagi tahu. Tuan-tuan dan puan tolong catat dalam surah Zumar, ni dalam surah lain. Dalam surah Zumar ayat 10. Allah SWT ada bagi tahu apa yang orang sabar akan dapat bila mereka memilih untuk bersabar instead untuk membalas. Ya. Kata Allah SWT dalam surah Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang banyak bersabar ni, kami akan bagi dia pahala tanpa hisab. Bighairi hisab. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Pahala yang diterima oleh orang bersabar ni merupakan pahala yang paling banyak. Pahala yang tertinggi, pahala yang berlipat kali ganda. Dia pahala ni macam ni tuan-tuan dan puan. Bila kita baik-baik, Allah SWT kata man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa buat satu kebaikan, Allah bagi 10 ganjaran, 10 pahala. Baca Quran satu huruf, 10 pahala. Kita tahu. Ada lagi tak pahala lagi banyak? Ada. Kita akan sambung kejap lagi tuan-tuan dan puan di dalam TV9 rancangan yang sama. Tanyalah Ustaz biar tahu. Insya-Allah takkan keliru lagi dah lepas ni. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi sini tuan-tuan sudah semestinya kita nak tahu apakah lagi di antara ganjaran-ganjaran bagi orang bersabar ni. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jom sama-sama kita teruskan lagi menuntut ilmu. Sebentar saja lagi menerusi TV9. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi TV9 dekat di hati dan rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masih lagi membincangkan topik di dalam silibus tafsir dan taranum dari surah Fussilat ayat 33 hingga 36. Alhamdulillah sepanjang kita bersiaran di TV3 dan juga TV9 sebentar tadi, sudah banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dan juga intipati-intipati yang mampu untuk kita tadabbur bersama daripada ayat 33 hingga 35. Jadi kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi tadi Ustaz ada orang kata apa, letakkan satu tanda soal Ustaz, iaitu daripada 30 pada ayat 35 tersebut tentang kebaikan Ustaz. Dan juga apakah ganjaran lain yang Allah SWT berikan bagi orang-orang yang bersabar Ustaz? Baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT kerana masih lagi setia di dalam rancangan luar biasa kita, iaitu rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya nak menyambung. Kalau anda tadi masih lagi bersama dengan kita, tadi sebelum kita tamat di TV3 lah ni kita masuk dalam TV9. Tadi saya ada share dengan anda, bagi orang yang banyak bersabar, ya, orang buat jahat kepada dia, dia balas dengan kebaikan. Sebenarnya dia dapat apa? Dia dapat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat pahala tanpa hisap. Pahala ni tadi saya dah bagi tahu, Allah SWT bagi ganjaran terhadap amal soleh ni berbeza-beza pahala dia. Kalau amal soleh standard, satu amal soleh Allah balas 10 pahala. 10 ganjaran lah kita panggil. Ada juga yang lebih banyak. Contoh kalau bersedekah. Bersedekah RM1 kita keluar menyamai lebih kurang macam bersedekah RM700. Satu bersamaan RM700. Banyak dah tu. Tapi kalau kita nakkan pahala yang paling banyak, tadi Da'i Luqman ada guna perkataan bahasa orang Kuala Lumpur. Infinity. Sedap ayat tuan-tuan kan? Maknanya dia tak ada lagi dah hisap. Tak payah hisap. Hisap ni maksudnya matematik, ilmu kira-kira. Kan 700 kita boleh kira, 50 kita kira. Sekarang ni Allah SWT, saya nak bagi kamu pahala yang saya tak nak kira dah. Kau ambil lah sebanyak mana yang kau nak. Allah SWT kata, saya boleh bagi pahala banyak-banyak tu. Yang paling banyak tu, maknanya kalau letak mizan, sekali banyak dia turun dia mizan tuan-tuan. Kata Allah SWT,
pahala macam tu kami akan berikan kepada orang yang banyak bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan penuhkan, kami akan komplitkan pahala orang-orang yang banyak bersabar ini dengan pahala yang infinity, yang kami dah tak berkira lagi dah. Dia nak banyak mana, kami bagi semua, sebab dia melakukan satu perkara yang sangat susah orang lain nak buat, iaitu dia bersabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ni saya nak share lah tuan-tuan dan puan, ya. Ni sebenarnya cerita tentang nak bersabar melakukan ketaatan. Kita banyak tengok dari sudut dimensi, kadang-kadang sabar ni bila kena musibah. Betul tak Luqman? Bila kena musibah, bila kena ujian, copek kita keluar perkataan bersabar. Tapi kata ulama, kalau tengok tingkatan sabar ni, sabar ketika menghadapi ujian itu sebenarnya tahap sabar yang agak level itu agak rendah. Maknanya benda tu orang senang nak buat. Sebab bila kita kena ujian, memang kita kena bersabar pun, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Itu standard. Dia kesabaran yang level lebih tinggi, tuan-tuan dan puan, ialah kesabaran ketika melakukan ketaatan. Yang ni yang susah. Contoh macam mana? Nak sabar mengaji, contohnya satu hari 5 muka surat. Ataupun 10 muka surat. Sakit pinggang lah, apalah. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Contoh lain, bersabar nak tengok rancangan Tanyalah Ustaz daripada awal sampai habis. Bukan senang, bersilat dia tuan-tuan dan puan. Tiba-tiba sakit lah belakang, semua datang waktu tu, ngantuk lah. Padahal sebelum tu layan movie 3 jam, no problem. Betul tak? Siap dah habis 3 jam, sambung lagi diminta, kan? So kesabaran nak melakukan ketaatan ini sebenarnya orang kalau dapat, dia dapat satu perkara yang sangat mahal sebenarnya, tuan-tuan dan puan. So maknanya kesabaran nak berzikir tiap-tiap hari, kesabaran nak qiyamul lail jangan tinggal tiap-tiap hari, kesabaran nak mengaji tiap-tiap hari. Ini bukan senang saya cakap orang, tuan-tuan dan puan. Ini level kesabaran yang lebih sukar kita nak dapatkan, ya. So macam mana kita nak kuatkan hati supaya kita mudah nak dapat perkara tersebut? Saya nak share satu lagi doa, tuan-tuan dan puan, ya. Dalam buku yang sama, iaitu 45 doa grade A, anda boleh dapatkan sekarang di FB saya, Ustaz Ashraf, ya. Buka muka surat, tuan-tuan dan puan-puan, buka surat 181 kalau anda dah dapatkan. Saya ada share doa nak dikurniakan kesabaran ketika melaksanakan ketaatan. Dalam surah Al-A'raf ayat 126. Pendek ya tuan-tuan dan puan. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Surah Al-A'raf ayat 126, ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tolong curah dalam hati saya ni pintu-pintu kesabaran. Dan saya minta, ya Allah, biarlah saya menemuimu dalam keadaan orang yang beriman, mempercayai kamu sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya. Tolong amalkan doa tersebut dalam kita punya doa lepas sembahyang, baca, jangan tinggal, tuan-tuan dan puan. Ini doa grade A, doa yang Allah sendiri share, doa yang diamalkan oleh para rasul, para nabi, insya-Allah lebih mustajab. Anda nak dapatkan buku ni macam saya cakap tadi, pergi ke kita punya FB Ustaz Ashraf, ada kita beritahu cara dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, untuk mendapatkan pahala tanpa hisap, pahala infinity, pahala yang tidak terkira, adalah dengan melakukan ataupun melaksanakan kesabaran. Dan kesabaran yang paling sukar adalah kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan memberikan pedoman buat kita semua, insya-Allah. Kita beralih dengan persoalan para sahabat kita seterusnya, Ustaz, daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz Ashraf, da'i dan warga kerja Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. #biar tahu jangan keliru, ayat ke-35. Dalam ayat ini, siapakah yang Allah maksudkan orang yang mempunyai keberuntungan besar yang Allah anugerahkan sifat-sifat yang baik? Terima kasih Ustaz Nai. Sama-sama Ustaz. Siapakah Ustaz? Silakan. Baik, jawapan dia kepada soalan yang dikemukakan oleh Puan Rahimah Saud ini, orang dia ialah orang yang dapat kontrol diri dia. Bila dia sepatutnya marah, dia memilih untuk sabar. Dia memilih untuk sabar. Orang-orang macam ni lah yang tadi saya panjang lebar cerita tentang mereka ini akan dikurniakan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Saya nak share ada satu story yang sangat-sangat beautiful, tuan-tuan dan puan. Cerita tentang kesabaran. Bila kita memilih untuk sabar. Contoh, ni contoh. Anda ada buat satu posting. Saya banyak bagi contoh media sosial ni. Kita semua terdedah dengan media sosial. Betul tak? Anda ada buat satu posting. Anda tulis benda baik. Niat anda pun bagus. Luhur. Nak ajak orang ke kebaikan. Tiba-tiba kita baca dekat komentar tu, adalah orang yang komen-komen gitu. Betul tak? Komen, cynical, peli-peli gitu dan sebagainya.
Selalu apa yang kita buat, kita nak balas. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau kita tak balas dan kita memilih untuk diam dan juga tersenyum ataupun kita mengiyakan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, apa yang kita dapat? Saya nak share ada satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Situasi lebih kurang sama, tapi tak adalah zaman tu media sosial. Situasi dia begini. Pernah suatu hari itu Sayyidina Abu Bakar sedang duduk bersembang dengan Rasulullah SAW. Tengah duduk burak-burak macam kita orang lah, lebih kurang kan, tengah duduk burak-burak ni, tiba-tiba datang seorang Yahudi. Kalau tak salah saya dalam hadis tersebut. Orang Yahudi ni datang jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia marah-marah. Dia marah-marah Sayyidina Abu Bakar depan-depan ni tuan-tuan. Kita baru dekat media sosial orang tulis tak ada apa-apa pun kan, itu pun ramai sentap. Betul tak tuan-tuan? Ini orang marah depan-depan ni tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar waktu tu, kita kenal Sayyidina Abu Bakar ni orang yang penyabar. Beliau pada waktu tersebut diam. Yalah, sebelah kan Rasulullah. Betul tak kan? Konolah hormat ni tok guru ni sebelah ni. Diam. Orang Yahudi tu tadi, walaupun Sayyidina Abu Bakar dah diam tak balas apa-apa, ingatkan dia pun diam tak tuan-tuan. Dia lagi ligan. Dia lagi marah. Dia lagi apa? Lagi dibantai. Tentulah perkataan dia kan. Lagi dia teruk tuan-tuan pada waktu tersebut. Sayyidina Abu Bakar pun diam. Kali ketiga, bila orang ni makin tak berhenti-berhenti, makin menjadi-jadi tindak tanduk dia pada waktu tersebut, Sayyidina Abu Bakar pun dah tak boleh sabar dah. Sayyidina Abu Bakar pun balas. Balas bukan marah, dia jawab balik. Itu ya, orang tuduh-tuduh macam-macam depan Rasul, malu juga muka kan. Dia balas balik. Waktu Sayyidina Abu Bakar balas balik tu, tadi Rasulullah duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar. Waktu Sayyidina Abu Bakar balas balik tu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar terperanjat. Sayyidina Abu Bakar dapati Rasulullah SAW tiba-tiba bangun. Bangun nak meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, entah marah ke ana? Kan marah ke ana? Ada terasa kok Sayyidina Abu Bakar risau lah. Betul tak? Kan risau. Lalu apa jawapan Rasulullah SAW? Oh, jawapan is so beautiful ni tuan-tuan. Ni yang saya nak bagi tahu. Rasul SAW mengatakan, saya bangkit tadi sebab macam ni. Waktu kamu sedang tahan sabar yang pertama dengan yang kedua tadi, orang tu marah, kamu diam, kamu tak nak balas. Waktu tu saya nampak ada banyak malaikat rahmat turun. Dengar ni tuan-tuan. Orang yang bersabar, dia tak balas tuan-tuan. Dia banyak relax, calm, steady. Rasul kata, saya tengok banyak malaikat rahmat turun bagi share rahmat kepada kita. That's why saya stay. Sebab Rasul kan suka benda-benda baik. Ya. Allah buka hijab, Rasul boleh tengok malaikat. Betul tak? Akan tetapi, sewaktu kamu mula membalas kata-kata orang itu tadi, kenapa saya bangun? Sebab pada waktu tu saya nampak malaikat rahmat telah meninggalkan kita. Lalu yang datang pula siapa? Syaitan. Tiba-tiba ramai datang. Syaitan elok berlungguk duduk sebelah kita. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu saya saya bangkit. Sebab saya tak nak duduk bersama syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, jadikan kisah ini sebagai pedoman kita. Bila kita tak membalas, maknanya ada banyak malaikat masuk rumah kita. Kita duduk, relax-relax, terima rahmat. Ya. Jangan balas sebab nanti berlungguk pula syaitan masuk rumah kita. Ya. Ini pedoman datang daripada mana? Ini bukan Ustaz Ashraf cerita. Ini datang daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu alam. Ya Allah. Jadi kesabaran mengundang malaikat datang kepada kita. Benar. Dan juga kemarahan itu mengundang syaitan untuk menghampiri kita. Mudah-mudahan menjawab ataupun memberikan kita inspirasi untuk terus menahan kesabaran kita. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, Ustaz, kita nak berhenti berehat seketika. Kita nak minum kopi sekejap lah. Jadi saudara sekalian, nak tahu kelanjutan apa yang kita pada pagi ini? Jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah kembali bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini. Sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan surah Fussilat ayat 33 hingga 36. Dan Alhamdulillah pada pagi ini saudara sekalian, cukup beruntung bagi kita kerana pada pagi ini kita dapat mempelajari dua kata kunci utama, iaitu yang pertama sekali adalah berkaitan dengan dakwah dan yang keduanya adalah tentang kesabaran. Mudah-mudahan kedua-dua ciri ini, kedua-dua
topik ataupun main point yang kita nak bawa pada pagi ini akan dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi jom kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak mendengar seterusnya tafsir ayat daripada ayat 36 pada yang berbagai Ustaz Ashraf kita. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan perbincangan kita di dalam ayat yang terakhir di dalam segmen kita hari ini, iaitu ayat yang ke-36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu wasami'un alim. Apa maksudnya? Kalau kamu ini diganggu, kalau kamu ini dihasut dengan sesuatu hasutan yang datangnya daripada setan, fasta'iz billah, maka hendaklah kamu minta perlindungan, protection daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah SWT itu As-Sami', dia maha mendengar, dan juga dia memiliki satu sifat yang hebat, Al-Alim, dia maha mengetahui. Baik, apa kesinambungan ayat ni dengan cerita dakwah, cerita sabar yang baru kita kupas panjang lebar ni tadi, tuan-tuan dan puan? Dia kesinambungan dia macam ni. Ayat awal-awal ni tadi, masa mula-mula kita baca ayat 33, Allah minta kita banyak berdakwah. Kemudiannya Allah SWT pun bagi tahu dakwah ni jangan fikir jalan dia mudah. Dia ada banyak berliku. Kita akan ada banyak menghadapi rejection, sinis, troll, dan sebagainya, ya. Dan kadang-kadang bila kita dapat rejection tu, kita akan mudah nak bengang, nak marah. Lalu Allah SWT pun cakap, ya, jangan cepat terpengaruh dengan perasaan marah tu. Allah SWT share satu tip, idfa' billati hiya ahsan, ya. Maknanya orang buat jahat balas dengan lebih baik. Itu cara dia. Nanti orang akan mudah nak lembut hati. Kan? Dan kita perlu banyak bersabar di dalam menguruskan kerja-kerja dakwah ni, sebab Allah SWT kata, kami dah sedia dah satu hadiah besar kepada kamu. Apa hadiah tu? Allah, orang yang bersabar, kami bagi dia pahala without limit. Without limit. Kami tak ada limit-limit dah. Kami bagi banyak-banyak. Kita pun dah suka. Tapi kadang-kadang kita cakap, oi, bukan senang lah nak kontrol hati. Lah ni tengah senyum ni, tengah dengar rancangan Tanyalah Ustaz, kan kejap lagi orang mula perli, kita mula cepat naik darah. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? So Allah SWT pun sedar bahawa kadang-kadang kemarahan kita tu bukan saja datang daripada kita, tapi kita ni banyak terpengaruh. Kita banyak dipengaruhi, dihasut oleh ada satu makhluk luaran yang kita tak nampak, tapi dia boleh masuk dalam hati kita, dia boleh masuk dalam saluran darah kita, semua dia boleh masuk. Nama makhluk tu setan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila nak berdakwah, buat benda baik, setan memang bengang. Dia bengang, dia nak kacau. Dia tak suka tengok orang jadi baik. Dia suka kita tidur, tuan-tuan dan puan. Dia suka kita tidur. Tu sebabnya tengok rancangan baik-baik macam ni ngantuk. Bukan rancangan ni tak bagus. Setan dia menonggok kat mata kita tu beribu tu. Dia nak kacau kita, tuan-tuan dan puan, sebab dia tak nak kita jadi baik, ya. So bila setan nak cuba palingkan kita ni, tuan-tuan dan puan, Allah SWT kata macam nilah. The best way untuk kamu selamat daripada semua ni, minta protection daripada saya. Kamu tak nampak setan. Kamu tak nampak setan. Tapi saya nampak setan. Saya tahu setan. Tu sebabnya ayat ni kata innahu apa ni? Huwas samiul alim. Dia tahu, dia mendengar apa bisikan setan tu. Dia mengetahui setan berapa banyak, tengah buat apa, semua Allah tahu. Setan ni makhluk halus, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak nampak, ya. Kalau nampak senang ya, kita tangkap, kita cubit kan, betul tak tuan-tuan dan puan? Ni tak nampak. So Allah SWT kata don't worry, be happy. Minta perlindungan daripada saya. Baca banyak, tuan-tuan dan puan, banyak apa doa perlindungan tu? Isti'azah. Baca banyak-banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab tu tuan-tuan dan puan, bila kita nak mengaji, kan kita start dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang tanya saya, kenapa kita nak buat baik, kita minta perlindungan setan? Patut waktu nak mengumpet, contohnya kan kamu umpet benda-benda tak baik, waktu tu lah baca a'udzubillah. Kenapa buat baik kita tak minta perlindungan setan? Jawapannya mudah, ya. Kau waktu nak mengumpet tu memang setan dah suka, tu jawapannya. Dia dah tak ganggu lagi dah. Dia cakap teruskan. Kan. Tapi bila kita nak mengaji macam ni kan, tengok rancangan Tanya Ustaz 6 songah tadi tu, dia sampai ke 8 songah, tak bergorak di depan TV tu kan. Setan masa tu panas dia tengok. Ni apa hal budak ni tiba-tiba nak beriman dan beramal soleh ni, dia baca tu kan. So dia ganggu kita. So kita tak nampak setan, kita minta Allah lindung kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun ada satu doa yang bagus untuk kita nak lindungi diri daripada setan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok surah Mukminun ayat 97, ayat 98. Ya, dalam buku doa grade A ni memang ada saya bagi tahu, ya.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah. Tolong protect kami daripada mana? Daripada gangguan syaitan, hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tolong lindung kami ya Allah daripada kehadiran syaitan dalam mata kami, dalam telinga kami, dalam hati kami. Tolong jangan bagi syaitan masuk. Tutup semua ruang-ruang untuk syaitan mengganggu kami. Kami nak baik-baik ni, tolong protect kami ya Allah ya. Dalam surah mana? Surah Mukminun ayat 97, ayat 94. Itu doa yang terbaik tuan-tuan dan puan. Sebab doa itu Allah kongsi dalam Al-Quran. Kami dah kumpulkan dalam buku 45 doa grade A, boleh dapatkan di FB saya Ustaz Asraf ya tuan-tuan dan puan. Cuba amalkan doa-doa macam ni sebab ia akan banyak mengubah diri kita. Daripada kita ni mungkin hati tak tenang menjadi hati gembira, insya-Allah. Kerana apa? Kerana kita telah bebas daripada gangguan syaitan. Kerana kita telah mendapat protection yang terbaik, iaitu yang datangnya daripada pemilik langit dan bumi ni, yang tengah kontrol bumi inilah yang sedang protect kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi selain daripada kita baca bismillahirrahmanirrahim tu, apa kata kita sertakan sekali dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan persoalan daripada sahabat penonton kita, daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz Andai. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada ayat ke-36 surah Fussilat, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah untuk menghindari dari godaan syaitan? Adakah cukup sekadar melafazkan isti'azah dan membaca ayatul kursi supaya dijauhi dari gangguan syaitan? Apakah doa yang perlu diamalkan supaya terhindar dari godaan syaitan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Andai. Sama-sama. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, jadi nak bertanyakan berkaitan dengan tips untuk hindarkan diri daripada godaan syaitan. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih banyak daripada soalannya pada Anna Karina. Bertanya dua soalan. Yang pertamanya, selain daripada kita baca isti'azah, baca ayat kursi, ada tak tips lain? Adakah cukup melafalkan isti'azah, tiba-tiba tadi matang ngantuk, elok dia kan? Macam ni kan? Dia kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan semudah tu. Bukan semudah tu. Ya, so apa cara lain yang elok kita lakukan supaya kita ni mudah dijauhkan? Hati kita ni tak mudah untuk syaitan pengaruhi. Kata ulama, selain daripada membaca doa, membaca ayat kursi, membaca isti'azah ya, dan juga membaca ada banyak lagi zikir-zikir lain yang telah dikongsikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, zikir-zikir pendinding, zikir-zikir hisnul hasin ya. Antara cara lain yang ulama sarankan ialah dengan memperbanyakkan ilmu. Mempertambahkan kefahaman. Sebab bila ada ilmu, baru kita akan mudah faham. Bila dah ada faham, baru datang yakin. Bila keyakinan dah datang tuan-tuan dan puan-puan ya, dah ada dalam hati kita ni hakul yakin. Hakul yakin, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, setan bisik macam mana pun kita tak akan goyang. Contohlah tuan-tuan dan puan, nak bagi contoh ya, nak bagi contoh. Pagi-pagi kita bangun, sebelum kita mandi kita buat apa? Gosok gigi kan? Betul tak? Kenapa kita tak pernah terlupa pun gosok gigi? Sebab dah jadi tabiat. Kenapa dia boleh jadi tabiat kan? Sebab kita dah diajar daripada kecil, kalau tak gosok gigi nanti gigi rusak. Bila gigi rusak nanti nak cabut sakit. Bila dah sakit nanti tak cabut, dia bukan keluar gigi baru, dah tua-tua macam saya ni gongak dia. Dah tak handsome masuk jangan tanya dah ustaz. Ni set baiklah ni bertutupnya tak nampak gigi betul tak? Ni gurau ya tuan-tuan. Makna dah yakin. Ni yang saya kata tadi, dengan ilmu datang kefahaman, dengan faham datang keyakinan. Bila ada keyakinan, senang kita nak istiqamah. Sebab tu kita mudah nak istiqamah. Gosok gigi, orang tak suruh pun benda tu dah jadi habitat habitat tabiat ya Allah tahu betul Ustaz ni kan tu nama-nama ngantuk dah tu ya. Habitat tu belajar geografi ya, dia dah jadi tabiat tuan-tuan. Minta maaf ya, minta maaf. So ilmu sangat-sangat sangat penting. Apa yang kita lakukan sekarang ni sangat-sangat bermanfaat.
tambah ilmu melalui rancangan terbaik, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Itu jawapan soalan nombor 1. Soalan nombor 2, apakah doa yang perlu diamalkan untuk terhindar daripada godaan syaitan? Tadi saya ada bagi tahu ya. Dalam mana tadi tuan-tuan dan puan? Surah Mukminun ayat 97 98. Siapa dah dapatkan nanti buku 45 doa grade A ni, buka muka surat 62. Ada saya bagi tahu, ada saya jelaskan macam mana nak gunakan, apa zikir-zikir tambahan dan sebagainya. Boleh dapatkanlah, boleh amalkan ya. Nak dapatkan buku ni, poi FB saya Ustaz Asraf, ASREFF ya. Itu jawapannya, surah Mukminun ayat berapa? 97 98, wallahu alam. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan memberikan pengajaran kita bersama surah Fussilat ayat surah Al-Mukminun ayat 97 dan juga 98 untuk kita amalkan agar terhindar daripada godaan syaitan, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita sebenarnya Ustaz sudah pun berada di penghujung rancangan pada pagi ini. Alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang menarik, yang baharu yang kami dapat daripada perbincangan yang diajarkan juga, yang dididikkan oleh Ustaz sebentar tadi. Mudah-mudahan kami dapat amalkan, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai penghujung, kita harapkan Ustaz berikan sedikit kesimpulan ringkas dan boleh Ustaz tutup program kita ataupun majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita bertemu dengan keberkatan. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang paling manis, antara perkara yang paling kita syukuri pagi ini ialah kita mendapat satu bentuk kesedaran bahawa orang yang melakukan tugas dakwah itulah orang yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sayangi. Orang inilah nanti pada hari kiamat di mana semua orang nak mencari protection, semua orang risau, semua orang takut pada waktu tersebut. Semua orang pada waktu tersebut sangat terpinga-pinga. Orang-orang macam ni akan relax. Orang macam ni akan selamat. Orang macam ni hidupnya akan bahagia, bukan sekadar di akhirat tetapi juga di dunia. Ya, apa yang tugas yang perlu kita lakukan sekarang tuan-tuan dan puan-puan? Ini kita cerita tentang CTA, call to action. Ilmu dah banyak dapat 2 jam berbincang ni tuan-tuan dan puan. Lepas ni nak buat apa? First tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tanamkan dalam diri kita, saya nak berdakwah. Saya nak berdakwah. Dakwah ikut kemampuan dan juga ialah kemampuan dan juga ilmu masing-masing. Yang penting apa yang kita tahu share. Sekarang ni senang ya nak share, ada banyak media-media sosial. Ya, share lah mana-mana, janji orang dapat manfaat. Yang kedua, banyakkan bersabar ya. Sebab bila kita bersabar, kita yang untung. Malaikat datang, betul tak? Dapat pahala tak ada limit. Tu best tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan yang ketiga, kalau masih susah lagi nak sabar, rasa macam down dan sebagainya, apa boleh kita buat? Minta dengan Allah SWT, ya Allah tolong lindung saya daripada gangguan setan. Saya nak baik-baik ni ya Allah, tolong protect saya, bagi saya protection grade A yang macam kau pernah bagi kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, mari kita tutup perbincangan kita dengan membaca doa. Sebab kita yakin dengan doa lah ada banyak simpulan-simpulan hati kita akan dileraikan. Dengan doa lah tuan-tuan dan puan-puan, dia menjadi senjata kita. Mana yang susah akan menjadi mudah, mana yang mudah akan menjadi barakah, insya-Allah. Kita berdoa semoga dengan mempelajari tadabbur Al-Quran, Allah SWT sudi mengurniakan syafaat Al-Quran kepada kita pada hari kiamat nanti, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarifna bi syarafatil Quran wa albisna bi khil'atil Quran wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah bi hurmatil Quran ya dzal fadli wal ihsan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Minna wa minkum taqwal karim. Jazakallahu khairan katsir Ustaz di atas perbincangan pada pagi ini. Mohon dihalalkan segala ilmu yang dilimpahkan kepada kami semua. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, agar apa yang kita bincangkan pada pagi ini menyuburkan lagi rasa cinta kita kepada Al-Quran, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk saksikan dengan kami, bertemu lagi dengan kami berdua pada esok hari, insya-Allah. Untuk kita teruskan lagi sambungan dalam perbincangan kita dalam surah Fussilat ayat 37 hingga 40. Apalagi rahsia dari sebalik Al-Quran. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada esok hari. Saya dan Luqman Muhammad undur diri, bertemu lagi pada esok hari, insya-Allah. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.